Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersua lagi secara maya pada malam ni. Dan insya-Allah kita akan bincang pada malam ini berkait dengan at-tamyiz, istisna dan istisna. Dua tajuk saja. Jadi suara Ustaz boleh jelas dengar? Jelas Ustaz. Okey. Slide ni ada ya? Ada Ustaz. Okey. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pada malam ni insya-Allah kita akan sanatahaddatsu an sanuraji' bima kana alayhi sabiqan min bab at-tamyiz. Wat-tamyiz wal ismul mansubu nufassiru liman bahama min az-zawati. Tamyiz adalah isim mansub yang menerangkan apa yang kesamaran. Jadi kesamaran tentang zat. Jadi syarat kepada tamyiz bagaimana yang Ustaz terangkan sebelum ni. Yang pertamanya adalah nakirah. Jadi perkataan tamyiz adalah perkataan nakirah dan ba'da tamamil kalam. Jadi ayat itu adalah ayat yang sempurna. Jadi macam mana kita nak tahu tamyiz? Yang pertama kita ambil contoh. Contoh yang pertama, tasabbaba Zaidun arqan. Jadi Zaid ini kita kata dia ni berpeluh lah. Jadi di sini tasabbaba fi'il madhi mabni ala fathi, Zaidun adalah fa'il marfu bil dhammah, arqan tamyiz mansub bil fathah. Jadi dari segi tamyiz ni boleh kita tukar. Kalau kita kata perbandingan dengan hal. Jadi hal contohnya kita kata ja'a Zaidun rakiban. Jadi rakiban ni kita tidak boleh tukar kepada fa'il. Tapi dalam bahagian tamyiz kita boleh tukar. Kita boleh buat ayat. Kalau bahagiannya bukan bahagian bilangan. Bahagian biasa ni. Walaysa tamyizul adad. Kita boleh tukar. Kita kata tasabbaba araku Zaidin. Mana kita boleh tukar araku tu jadi fa'il. jadi fa'il. Jadi sebelum ni Zaidun adalah fa'il. Jadi kita terus tukar jadi macam ayat yang biasa. Tidak perlu kepada tamyiz. Kita buat ayat tasabbaba araku Zaidin. Jadi tasabbaba fi'il madin mabni ala fathi. Araku fa'il marfu bid dhammah wa huwa mudhaf. Zaidin mudhaf ilaihi. Jadi kita tukar tu barulah kita senang nak tahu yang manakah tamyiz ataupun yang manakah hal. Jadi hal tidak boleh tukar. Hal contohnya ja'a Zaidun rakiban. Kita tidak boleh tukar ja'a rakibu Zaidin. Kita tidak boleh tukar ayat tu. Jadi fa'il rakibu Zaidin tidak boleh tukar. Kerana makna tu tidak jelas. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita nak membiasakan diri kita dengan tamyiz. Dalam bahagian tamyizul adad yang berkait dengan bilangan, yang ni mudah saja kerana tamyiz ini kita terjemahkan sebagai penjodoh bilangan. Jadi penjodoh bilangan ni dia menerangkan bilangan tu apakah yang dia dimaksudkan dengan bilangan. Bilangan ini adalah suatu benda yang majhul. Majhul dari segi apakah penjodohnya. Jadi contohnya malak tu tis'ina. Contohnya kita kata saya ada 90. Jadi 90 orang tertanya 90 apa? Jadi dia perlu kepada al-adad ni perlu kepada tamyizul adad. Maka yang ni mudahlah kita kata nakjatan. Nakjatan ini adalah tamyiz. Jadi bahagian ni adalah bahagian yang paling mudah kerana dia tamyiz ini dikenali sebagai penjodoh bilangan. Jadi cara i'rabnya tis'ina maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbi al-ya' li'annahu mulhaq bi jam'i muzakkar salim nakjatan tamyiz mansub bil fathah. Jadi bahagian tamyizul adad ini adalah perkara yang mudah kerana dia akan diterjemah sebagai penjodoh bilangan. Ini adalah contoh yang Ustaz bagi dah sebelum ni. Tasabbaba Zaidun arqan. Fi'il madin Zaidun adalah tasabbaba fi'il madin, Zaidun fa'il.
harakan tamyiz. Tafaqqa'a Bakrun syahman. Tafaqqa'a fi'il madin, Bakrun fa'il marfu', syahman tamyiz mansub wa alamatun nasbi fathatun zahiratun ala akhiri. Jadi di sini kita boleh tukar ayat, kita kata tafaqqa'a syahmu Bakrin. Jadi mudah untuk kita mengenali yang ni apakah perkara yang kita nak fahami dari segi tamyiz. Kerana dia menerangkan yang berkait dengan seseorang tu. Macam Bakrun ni, apa yang berkait dengan dia? Syahmun, mana lemak dia. Jadi zat lah, dia menerangkan zat. Jadi kita boleh tukar kepada fa'il. Tafaqqa'a syahmu. Jadi itu adalah salah satu cara bagaimana kita nak menggunakan uslub yang lain selain daripada kita menggunakan tamyiz. Kita boleh gunakan sebagai fa'il. Tidak ada masalah bahagian ini. Kemudian dalam bahagian tamyiz juga dia berkait dengan af'al al-tafdil. Mana yang lebih baik. Buatan yang lebih baik. Lebih indah, lebih cantik, lebih bagus dan sebagainya. Dia menggunakan penjodoh juga. Mana dia menggunakan pentafsiran kepada makna iaitu tamyiz. Contohnya Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan. Jadi Zaid ni kita kata lebih mulia dan lebih cantik daripada wajahnya daripada kita, contoh. Jadi Zaidun kita i'rab sebagai mubtada. Zaidun adalah mubtada. Marfu' wa alamatu rafi'i dhammatun zahiratun ala akhiri. Akramu khabar marfu' wa alamatu rafi'i dhammatun zahiratun ala akhiri. Bila kita kata Zaidun akramu minka. Minka min harfi jar mabni ala sukun wal kaf dhamirun muttasil mabni ala fath fi mahalli jar. Jadi kita akan tertanya, lebih mulia itu dari sudut mana kemuliaan tu? Mana ayat ni walaupun telah sempurna dari segi jumlah, Zaidun akramu minka, boleh buat ayat macam ni. Tapi orang akan tertanya dari sudut mana? Kerana kita buat perbandingan ni, mestilah kita buat perbandingan yang memerlukan kepada sudut. Wajah mana yang kita ada kelebihan di sini, kemuliaan. Jadi kita kata aban. Aban ini adalah menerangkan akramu ni. Jadi dia sebagai tamyiz mansub alamatun nasbihi fathatun zahiratun ala akhiri. Jadi aban ini adalah menjelaskan akramu ni. Jadi kata akramu dari sudut mana? Siapa yang lebih mulia? Dari sudut apa? Dari sudut keturunan dia lah. Dari sudut mana ayah dia lebih baik. Wa ajmalu waw harfu atfi mabni ala fathi wa ajmalu ma'tu ala aqram marfu ala matrafi dhammatu zahiratu ala akhiri. Jadi mana-mana atas wazan af'alut tafdil, maka dia biasanya akan diletakkan tamyiz. Jadi min harfi jar, dari segi i'rab ni min harfi jar majrur mabni ala sukun wal kaf dhamirun muttasil mabni ala fathi fi mahalli jar. Wajhan, jadi ajmalu wajhan minka. Jadi Zaidun akramu aban minka wa ajmalu wajhan minka. Jadi kita boleh tukar-tukar lah ayat, tak ada masalah. Kita nak tukar letak ke mana, yang penting struktur itu betul. Jadi wajhan tamyiz mansub wa alamatun nasbi fathatun zahiratun ala akhiri. Jadi ajmalu wajhan minka. Jadi di situ kita tahulah sudut mana. Ajmalu wajhin minka. Zaidun akramu abin minka. Kita boleh tukar ayat ni. Kita boleh tukar ayat biasa. Kalau kita tidak mahu menggunakan tamyiz, kita kata Zaidun akramu abin minka wa ajmalu wajhin minka. Tidak ada masalah di situ. Jadi boleh benda perkara yang boleh diubah-ubah lah. Jika kita belajar nahu ni semakin tinggi, semakin banyak cara kita nak mengubah ayat. Tidak ada masalah. Jadi kita jangan terikat sangatlah dengan struktur nahu. Jadi kemudian kita masuk bahagian al-istisna. Istisna ni adalah satu tajuk yang luas lah. Jadi dia banyak pecahannya. Cuma kita tengok dalam kitab Matan al-Ajrumiyah macam mana dia mengolah tajuk al-istisna.
Babul istisna. Wa huruful istisna samaniyatun wa hiya illa wa ghairu wa siwan wa suwan wa sawa'un wa khala wa ada wa hasya. Jadi dalam bahagian ni As-Sun'aji tidak memberi ta'arif kepada al-istisna. Dia terus memberi huruf istisna, iaitu ada 8 bagi pendapatnya, iaitu perkataan illa, ghairu, siwan, suwan, sawa'un, khala, ada, hasya. Kemudian didiktekan kepada setiap bahagian. Fal mustasna bi illa yunsabu idza kana al-kalamu tamman mujaban nahwu qama al-qaum illa zaidan wa kharaja an-nas illa amra. Jadi dia mulakan dengan istisna dengan illa ni macam mana dia kata? Dia dinasakkan, dia ada syarat-syarat ni. Yang ini insya-Allah kita akan terangkan. Kita akan bincangkan selepas ni. Kita cuma baca matan dulu. Wa in kana al-kalamu manfiyan, tadi kalam mujaban, positif kan ni. Nafikan negatif. Tamman jaza fihi al-badal wal nasbu ala istisna. Nahwu ma qama al-qaum illa zaidun wa zaidan. Jadi bahagian manfi ni dia ada syarat-syarat dan dia lebih bebas daripada yang pertama tadi. Wa in kana al-kalamu naqisan kana ala hasabil awamil. Nahwu ma qama illa zaidun wa ma darabtu illa zaidan wa ma marartu illa bi zaidin. Jadi dalam bahagian illa ni dia ada 3 pecahan. Jadi insya-Allah kita akan bincang lepas ni. Jadi bahagian illa ada 3 pecahan. Kemudian dia pergi pada mustasna dengan yang lain. Wal mustasna bi ghairin wa siwa. Bi ghairi wa siwan wa suwan wa sawa'in majrurul la ghair. Ada perkataan tertentu majrur saja. Mustasna ni majrur dengan apa? Dengan ghairu, siwan, suwan, sawa'in. Jadi perkataan ini menjadikan mustasna atau majrur. Kemudian dia pergi kepada pecahan yang lain iaitu khala, ada dan hasya. Macam mana keadaannya? Wal mustasna bi khala wa ada wa hasya yajuz nasbu wa jarru nahwu qama al-qawmu khala zaidan wa zaidin wa ada amran wa amrin wa hasya zaidan wa zaidin. Jadi khala ni ada dua cara, iaitu sama ada khala, ada, hasya ni boleh menggunakan 2 cara, sama ada kita nak nasak ataupun kita nak jar. Okey, kita pergi kepada pecahan-pecahan yang ada dalam matan ini. Jadi sebelum tu kita kena tengok dulu lah macam mana struktur istisna ni. Rukunnya ada 3 iaitu mustasna minhu, ada istisna, mustasna. Mustasna minhu apa yang dikecualikan. Al-mustasna pengecualian, ada istisna mana partikel yang kita gunakan, ada yang kita gunakan untuk istisna. Contohnya ja'al qaumu illa zaidan. Ja'a fi'il madhi ni, al-qaumu mustasna minhu. Jadi yang ni bukan i'rab ni, yang ni adalah pecahan dalam bab istisna saja. Al-qaumu ni adalah fa'il dari segi i'rab. Jadi kita tak masuk i'rab ni, kita masuk dari segi struktur dia dulu. Jadi al-qaumu tu mustasna minhu. Mana yang dikecuali, ada apakah yang hendak dikecualikan daripada jenis ni? Illa ada istisna, al-mustasna adalah zaidan. Dia kata zaidan ni yang dikecualikan. Jadi dalam ramai-ramai orang ni, Zaid seorang saja yang tidak hadir. Yang ni ada berlakulah dalam kehidupan kita. Jadi ayat ni perlulah dalam kehidupan kita sebab ada yang melanggar ataupun lari daripada situasi yang sebenar ataupun situasi semasa. Dalam ramai-ramai ada seorang tak datang, dalam ramai-ramai ada 2 orang tak datang, dalam ramai-ramai ada yang lari daripada asas yang hendak disebut. Jadi yang ni biasalah berlaku. Okey, ada istisna ni kita kaji pada istisna tu tadi, dia sebut ada 8 kan. Ada 8, ada yang bahagiannya dia menggunakan isim. Ada tu adalah isim. Iaitu perkataan ghairu, siwa, suwan, wa siwa'un. Kemudian ada yang menggunakan fi'il khala, ada, hasya. Kemudian ada juga khala, ada, hasya ni kita boleh gunakan dengan harah. Maksudnya bukan sekadar fi'il, dia boleh guna harah juga. Gunakan sebagai harah. Kita i'rab dia sebagai harah.
harfu istisna. Kemudian harfu illa, jadi haraf sahaja biasanya kita guna istisna. Jadi dalam banyak-banyak ayat biasanya kita menggunakan illa lah, ada istisna illa lah banyak digunakan di dalam ayat. Walaupun ada perkataan-perkataan lain digunakan, tapi dari sudut penggunaan yang majoritinya digunakan adalah perkataan illa. Illa ni banyak sangat digunakan. Sebab tu tadi pecahan dia banyak. Halatul istisna bi illa. Jadi bagaimana keadaan pecahannya hukum istisna tu dengan illa? Jadi kita tengok pada tadi dalam matan dia ada sebut 3 keadaan. Yang pertama ba'da kalamin tamin mujab. Jadi selepas daripada ayat yang sempurna dan mujab. Ayat itu adalah ayat positif. Jadi bagaimana kita nak i'rab? Jadi i'rab ni lepas pada ni lah. Cuma kita kena tahu lepas daripada kalam tam mujab wujubun nasbi. Hukum adalah wajib kita nasakkannya. Jadi syarat dia kalam tam mujab. Kalamin tamin mujab. Itu adalah syarat dia. Jika lari daripada kalam tam, dia akan pergi kepada kalam tam mujab ni, lari daripadanya kalam tam manfi. Kalam tam manfi. Jadi kalam tam ayat yang sempurna tapi ada negatif. Ayat tu ayat negatif, kita boleh gunakan dua bentuk sama ada al-badal ataupun nasbu al-istisna. Jadi jaza, harus kita menggunakan dua pattern lah. Sama ada kita nak menggunakan badal ataupun kita nak menggunakan nasab al-istisna. Jadi lepas daripada ni kita tengoklah bagaimana cara kita nak i'rab. Kemudian kalamun naqis. Tadi kalam tam terbahagi kepada dua, tam mujab dan kalam tam manfi. Jadi lawan pada tam adalah kalam naqis. Ayat yang tidak sempurna ala hasabil awamil. Jadi dia mesti berdasar mengikut pada amilnya. Kalau dia kata keadaan tu lepas daripada istisna ni jadi fa'il, jadilah fa'il. Jadi kita tengok pada kedudukan ni lah. Bagaimana contohnya kita akan lihat kemudian. Kita pergi pada contoh yang pertama. Qamal qawmu illa zaidan. Tadi kata illa. Illa ni tengok pada ayat tu. Ayat kalam tam mujab. Qama al-qawmu. Kalam tam. Kemudian dia mujab. Mujab. Mana positif. Tidak ada penafian di sini. Penafian dari segi la, ma, qama ke apa tidak ada. Itu pada positif. Qamal qawmu, yang bagaimana kita nak i'rab? Qama fi'il madhi ala fathi. Al-qawmu fa'il marfu' ala matrafi dhammatu zahiratu ala akhirih. Kemudian illa macam mana kedudukannya? I'rab macam ni lah. Harfu istisna mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Jadi kita fokus kita adalah bahagian mustasna ni lepas daripada istisna ni. Dalam bahagian istisna penafian pengecualian, maka kita akan pergi kepada selepas daripada ada tu istisna. Jadi lepas daripadanya adalah perkataan zaidan. Zaidan macam mana nak i'rab? Mustasna mansub wa ala watu nasbi fathatu zahiratu ala akhiri. Jadi dia wajib nasab. Dia wajib nasab. Dia sama dengan contoh yang kedua ni, kharajan nasu illa amran. Jadi kita tengok pada amran iaitu mustasna mansub wa ala watu nasbi fathatu zahiratun ala akhiri. Kemudian kita pergi kepada contoh kalam tam. Tetapi dia kalam tam manfi, dia menafikan dengan perkataan ma di sini. Dalam contoh ni dia menggunakan ma. Jadi ma qamal qawmu. Jadi ayat ni ada penafian. Jadi ma ni macam mana nak i'rab? Harfu nafyi mabni ala sukun la mahalla lahu min i'rab. Cara kita nak i'rab ma. Qama fi'il madhi mabni ala fathi. Macam biasa. Al-qawmu fa'il marfu' wa alamatu raf'i dhammatu zahiratu ala akhiri. Illa harfu istisna mulgha mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Cara i'rab dia telah berubah. Jika kalam tu tam manfi, maka dia akan di-i'rab sebagai badal. Ada salah satunya kita i'rab sebagai badal. Badal ba'd minal kull marfu' alamatu raf'i dhammatu zahiratu ala akhir. Jadi badal ni sebahagian.
daripada keseluruhan. Al-qaum ni adalah satu kaum yang ramai termasuk dengan Zaid juga. Tapi Zaid terkecuali daripada kaum tersebut. Jadi dipanggil Zaid itu adalah jenis manusia juga. Maka jenis salah satu daripada kelompok, salah satu daripada ahli daripada kelompok Al-qaum. Maka yang ni kita boleh gunakan sebagai badal ba'na minal kull kerana jenis yang sama. Cuma di sini perkataan illa ni kita akan ilgha. Kita akan hilangkan fungsinya, mulgha. Maknanya digugurkan fungsi illa. Illa tidak berfungsi lah. Bila ada qoma ni nafi dengan nafi jadi isbat lah ayat tu. Ayat tu akan jadi isbat. Dan cara nak i'rabnya adalah dua pattern. Sama ada kita nak gunakan badal ataupun kita nak gunakan cara kedua, iaitu macam mana cara keduanya? Illa Zaidan. Illa ni harfu istisna mabni ala sukun la mahalla lahu min i'rab. Jadi cara yang keduanya harfu istisna ni dia tidak mulgha, dia makna dia berfungsi di sini. Barulah kita boleh mengi'rab Zaidan adalah mustasna mansub wa alamatun nasbi fathatun zahiratun ala akhiri. Jadi kita tak akan boleh i'rab mustasna jika kita ilgha'kan illa ni. Ada istisna. Jadi kita kena fungsikan dia barulah kita boleh i'rab mustasna. Jadi kalau kita ilgha'kan dia, maka kita akan i'rab sebagai badal. Ini adalah dua cara kita nak i'rab dalam kalam tam manfi, kalam tam yang manfi, yang dinafikan. Jadi dua pattern cara nak i'rab. Yang pertama, dia sebagai badal dengan perkataan ada istisna ni mulgha, digugurkan fungsinya. Ataupun kita i'rab sebagai mustasna dengan partikel istisna ni berfungsi. Mana kita tengok cara nak i'rab tu. Tengok cara i'rab harfu istisna mulgha dan harfu istisna biasa berfungsi. Kemudian kita pergi kepada contoh yang bahagian yang ketiga tadi. Bahagian ketiga tu ala hasabil awamin, jika ayat tu adalah kalamun naqis. Ayat tu tak sempurna. Kita kata apa? Maqama. Tidaklah berdiri. Dia tak sempurna lah. Siapa berdiri? Nak tahu siapa yang berdiri. Bila tidak diketahui, selepas daripada istisna ni, dia akan di-i'rab sebagai beberapa pattern lah kita boleh i'rab. Macam-macam dia boleh i'rab. Ala hasabil awamin. Berdasarkan kepada kedudukan dia. Maknanya seolah-olah kita tak pandang lah illa ni. Kita tidak pandang kata illa. Jadi maqama zaidun. Seolah-olah macam tu. Maqama zaidun. Illa ni tidak kita pandang. Jika kalam ni adalah kalam naqis, mana ayat ni tak sempurna, tidak ada fa'il dalamnya ni, ataupun tidak ada maf'ulun bih ke, ikutlah. Jadi kita tengok pada keadaan hasabil awamin. Okay, bagaimana kita nak i'rab? Yang pertama, ma'ful nafi mabni ala sukun la mahalla lahu min i'rab. Qama fa'ilun madin mabni ala al-fathi. Illa harfu istisna mulgha mabni ala sukun la mahalla lahu min i'rab. Jadi kita akan ilgha' lah. Ada tu istisna ni. Jadi bagaimana kita nak i'rab ni? Hasabil awamil. Jadi qama perlu kepada fa'il, maka zaidun adalah fa'il. Fa'il marfu' alamatul raf'i dhammatun zahiratun ala akhir. Seolah-olah ayat ni tidak ada illa. Mana seolah ayat ni? Maqama zaidun. Maqama zaidun. Jadi ayat ni seolah-olah apa? Ma dengan illa ni kita buang. Kita kata apa? Qama zaidun. Qama zaidun. Jadi seolah-olah ayat tu qama zaidun sahaja. Mana begitulah. Mana kita nafi dengan istisna, maka ayat ni akan jadi ayat positif. Ma darabtu illa zaidan. Jadi di sini ayat ni ayat naqis. Ma darabtu, saya tidak pukul. Jadi orang tanya pukul siapa? Jadi tidak ada sebut. Tidak disebut kecuali lepas pada illa. Maka macam mana kita nak i'rab ni? Jadi maksudnya di sini illa ni, selepas daripada illa ni kita tengok pada hasabil awamil. Kita i'rab sebagai mengikut amil dia. Kalau kedudukannya perlu jadi maf'ul bih, maf'ul bih. Kalau fa'il, kedudukan fa'il lah dia. Jadi sekarang ni dalam kedudukan maf'ul bih. Jadi ma ni harfu nafi mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab.
Darabtu fi'l madhi mabni ala sukun ittisali bi ta'il fa'il wa ta' dhamirun muttasil mabni ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il illa harfu istisna' mulgha mabni ala sukun la mahalla lahu min i'rab. Jadi bahagian ni, dalam bahagian ketiga ni, kalamun naqis semua sekali illa adalah ilgha. Mana kita ilghakan semua sekali. Tidak berfungsi lah perkataan illa tu. Zaidan maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbi fathatun zahiratun ala akhiri. Okay, setakat ni jelas semua ya? Ya? Baik tak? Setakat ni okey? Jelas Ustaz. Okey. Jelas. Ustaz takut terputus ya? Ada apa-apa terputus tolong WhatsApp ya? Okay, ma maratu illa bi Zaidin. Ma maratu illa bi Zaidin. Jadi ma ni harfu nafiyyin mabni ala sukun la mahalla lahu min i'rab. Maratu fi'l madhi mabni ala sukun ittisali bi ta'il fa'il wa ta' dhamirun muttasil mabni ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Jadi ustaz harap semua dapat memahami lah cara nak i'rab fi'il itu sebagaimana yang ustaz bagi pada permulaan dahulu. Jadi kita boleh hadamlah semua sekali yang ni beres dah. Cuma kita pergi pada kepentingan di sini iaitu selepas daripada illah. Illa harfu istisna' mulgha mabni ala sukun la mahalla lahu min i'rab. Kemudian bi Zaidin kita i'rab semacam biasa. Bi Zaidin harfu jar mabni ala sukun. Wa Zaidin majrur bi harfi jar wa alamatu jarhi kasratun zahiratun ala akhirih. Jadi dalam bahagian kalam naqis, maka selepas daripada illa kita boleh i'rab ala hasabil awamil. Jadi kita tengok di sini ada yang jadi fa'il, ada yang jadi maf'ulun bih dan ada yang majrur. Tengok pada kondisi dalam kedudukannya dalam ayat. Jadi bahagian ni semua partikel illa ni kita akan i'rab sebagai mulgha. Dia tidak berfungsi dah dalam ayat. Kemudian kita pergi kepada perkataan yang lain. Contohnya perkataan ghairu. Ghairu siwan suwa tu macam mana kita nak i'rab? Kebanyakannya kita menggunakan dia sebagai jar majrur gitulah. Kita akan perkataan yang selepas daripadanya majrur, mudhaf ilaih majrur. Mudhaf ilaih majrur. Semuanya kedudukan begitu. Cuma kita nak tengok macam mana keadaan dia di sini. Keadaan ghairu tu sendiri. Mana dia berubah keadaan. Dia yang berubah. Jadi selepas daripada dia tidak ada masalah kerana dia akan jadi mudhaf ilaih majrur. Contohnya hadaratul labu ghaira Zaidin. Jadi hadara tulab ni macam biasa mustasna ghaira ni mustasna mansub. Wa alamatu nasbi fathatun zahiratan ala akhirih wa huwa mudhaf. Zaidin mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarri kasratan zahiratan ala akhirih. Jadi ghaira ni kita i'rab sebagai mustasna. Sebagai mustasna. Jadi kita i'rab macam illa tadilah, mustasna mansub. Ghaira ni jadi mustasna. Illa tu selepas daripada illa kan. Yang jadi mustasna. Sekarang ni ghaira itu sendiri jadi mustasna mansub. Kita pergi kepada yang ni adalah ayat yang mujab. Kalam mujab. Kita pergi kepada bahagian yang kedua. Ma wasala al-muhajiruna ghairu Zaidin. Jadi dalam bahagian nafi ni kita akan i'rab ghairu ni sebagai badal ba'di minal kull. Badal ba'du minal kull kepada perkataan muhajirun. Muhajirun i'rab sebagai fa'il. Jadi khalidin macam biasalah lepas daripada ghairu ni semua sekali adalah mudhaf ilaih majrur. Kemudian kita pergi pada contoh yang ketiga, ma wasala al-muhajiruna ghaira khalidin. Tadi kita boleh guna ghairu, sekarang ni kita tak guna ghaira pula. Boleh pula? Boleh berlaku. Jadi kita i'rab dia macam mana? I'rab dia sebagai ghaira mustasna mansub dan dia adalah mudhaf dan khalidin mudhaf ilaihi. Jadi yang ni adalah ayat yang nafi. Kalam tam nafi. Yang manfi. Jadi yang manfi boleh i'rab dua wajah. Kemudian kita pergi kepada yang naqis. Maqama ghairu khalidin. Jadi ghairu ni kita akan i'rab sebagai fa'il marfu'. Jadi dia akan i'rab adalah hasabil awamil.
Maqama ghairu Zaidin wa huwa mudhaf, Zaid adalah mudhaf ilahi. Jadi yang ni awak kena check lah. Sebagaimana yang Ustaz tegangkan tadi pada tengok dalam matan Al-Ajrumiyah. Laju sikit sebab Ustaz nak pergi kepada petikan kita tadi akan datang. Petikan yang Ustaz minta baca tu. Qamal qawmu khala Zaidan, qamal qawmu khala Zaidin. Jadi perkataan khala ni pula, khala ada hasya. Jadi khala ada hasya ni dia ada dua wajah. Tapi kedudukan khala ni dia akan berubah ni, dia jadi apa? Kedudukan dia fi'il ke isim ke? Macam mana kita tengok? Harah ke? Apakah kata kita akan tahu selepas daripada ni. Qamal qawmu khala Zaidan, boleh kita buat ayat qamal qawmu khala Zaidin. Jadi dua pattern kita boleh buat ayat dalam khala ada hasya ni. Khala yang pertama ni, jika kita masukkan mustasna, maka kita akan i'rab dia sebagai fi'il. Fi'il madin mabni ala sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Jadi khala ni kita anggap dia sebagai fi'il, maka selepas daripada itu adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansub alamatun sifatatu zahiratu ala Zaidan ni. Jadi selepas daripada khala, maka Zaidan adalah maf'ulun bih. Jika kita menganggap khala ini adalah fi'il. Tapi kalau kita tak anggap dia sebagai fi'il, kita anggap dia sebagai harfu jar, maka kita akan i'rab dia sebagai harfu jar mabniun ala sukun lah. Maka kita akan i'rab sebagai harfu jar mabni ala sukun. Ada fungsi dia sama ada nak jadi fi'il ke ataupun nak jadi harfu jar. Jika dia jadi harfu jar, maka selepas daripada dia adalah majrur. Zaidin majrur bi harfi jar wa alamatu jarrihi kasratu zahiratun ala akhirih. Jadi di sini kita akan lihat dia di i'rab sebagai majrur bi harfi jar. Jadi kita ada dua kelonggaran lah, sama ada kita nak gunakan dia sebagai fi'il ataupun kita nak gunakan dia sebagai harfu jar. Atas kita belakang. Ini adalah pendetailan lah yang ni. Ustaz bagi pendetailan dalam buku karangan Ustaz tu. Jadi yang ni boleh baca sendiri ya. Boleh baca sendiri. Khala mu'ada hasya yajuz nasbi seperti sekali ni. Okay, ada belaka dah tu, Ustaz terang dah tadi. Kita pergi kepada bagaimana kita nak memahami kitab. Oleh kerana kita baca-baca tu banyak dah rasa, Ustaz pun rasa macam mungkin pelajar rasa boring dah belajar Nahwu ni. Jadi kita ambil latihan lah satu ni, macam mana? Dah baca belakang ni? Semua dah baca? Semua dah baca? Semua ada ni? Ada tu dengar Ustaz cakap ni? Boleh dengar semua? Boleh Ustaz. Dah baca dah sebelum ni? Belum lagi Ustaz. Okey, belum kita bacalah lebih kurang 5 minit ataupun 2-3 minit. Jadi sekarang ni Ustaz cuba baca. Jadi sementara Ustaz baca tu bolehlah lihat apa. Jadi yang ni Ustaz ambil daripada kitab Al-Ibadatu fil Islam karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jadi dalam bahagian ibadah fil Islam, dalam tu dia bahagikan beberapa yang ada mabadik, prinsip-prinsip ibadat dalam Islam ni. Ustaz ambil salah satunya adalah yang berkait dengan tawazun baina ruhiyah wal madiyah. Jadi kalau kita dapat kitab, jadi sebelum kita mula pada ni, supaya untuk kepada pelajar semua, bila kita dapat kitab, perkara pertama yang kita kena tahu, mana kitab mukharrar ke, kitab silibus kita ke, kitab kita baca ke. Jadi setiap pelajar ni paling kurang lah, duduk di Jordan ke, duduk di Malaysia ke, paling kurang sebelum balik tu dia kena baca 50 buah kitab yang berkait dengan bidang dia. Mana 50 buah kitab yang berkait dengan bidang dia. Katalah dia bidang usuluddin. Budak yaqra ma yata'allaqu bi mawad al-usuluddin min nahiyati al-farq bain al-firaq wa ghayriha
Jadi dia kena hadanglah ma yata'allaq. Idza kana fi syariah la budda yata'ayash ma'a ahkam fiqhiyah. Jadi kalau dia bidang syariah, tengoklah bidang apa kekhususan dia. Kalau dia bidang ibadat, dia kena fokus kepada fiqhu al-ibadah dan sebagainya. Jadi benda-benda itu berkait dengan kitab ni kena bacalah 50 biji paling kurang dalam bidang kita. Allah Akbar Ustaz, banyak sangatlah 50 biji. Dah nak baca bahasa mana? Kitab muqarrar tu dah banyak kan? Jadi Ustaz bagi petua bagaimana kita nak baca kitab dengan cara yang cepat. Yang pertama, kita dapat kitab, kita baca. Contohnya awak beli satu kitab. Beli tu baca 2 hari. 2 hari tu tengok saja kitab. Tengok tajuk dia, contohnya al-ibadatu fil Islam. Ibadat dalam Islam. Kemudian kita tengok yang belakang, fahras. Bila kita dapat sebuah kitab ni, kita tengok fahras. Fahras dia tengok tajuk dia berapa bahagian. Contohnya dalam ni dia tulis muqaddimah ibadah muhimmah al-insan al-ula fil wujud. Kemudian hakikatil ibadah fil Islam. Tengok-tengok Allah tebalnya kitab. 324 muka surat. Allahu Akbar. Ada kitab ni tengok 300 muka surat lebih. Ibadat fi Islam. Jadi awak tengok dalam masa 2 hari. Maksudnya apa Ustaz kata dalam masa 2 hari? Tengok sekadar tengok. Tengok fahrah dia yang pertama ni, tengok dalam masa sejam ataupun 2 jam. Kitab ni dia berkait dengan apa? Apakah yang ada kaitan dengan dia? Contohnya pertama di sini, yang kitab ni dia cerita tentang peluang ibadat dalam kehidupan manusia ni, hakikat ibadat dalam Islam, majalatul ibadat fil Islam, kemudian islah al-islami fi majal ibadah, ghayatul ibadah fil Islam, ikhlasul qulub, apa. Jadi kita tengok dia berkait dengan apa ni, maknanya dia berkait dengan sistem ibadat dalam Islam. Jadi apa yang telah Islam highlightkan dalam ni. Jadi secara umumnya kita dapat faham kitab ni macam apakah yang nak diterangkan yang kita nak baca lah ni. Okey, kita balik tengok tajuk-tajuk kecil itu semua sekali dalam masa 2 hari. Lihat setiap layang tu tengok tajuk dia, tengok kitab ni. Jadi kitab ni kitab Mesir, jadi dari segi cetakannya tak berapa bagus sangat lah. Sebab orang Mesir ni dia terlalu banyak cetak kitab dan harganya murah. Jadi kualiti tu kurang sikit lah. Kemudian awak baca pula muqaddimah dia. Baca muqaddimah ni terang apa benda. Syekh Yusuf Al-Qaradawi ni nak terang apa benda sebenarnya. Jadi yang keduanya kita baca dia punya muqaddimah. Muqaddimah kerana setiap kitab tu dia akan menerangkan apakah sebenarnya yang hendak disampaikan, tujuan sebenar nak sampaikan kitab tersebut. Kerana dia akan teranglah, saya buat kitab ni masa saya buat pergi kursus dan sebagainya, saya pun dapat satu idea. Kita tengok dia punya struktur tu. Jadi yang tu kita kena bacalah muqaddimah. Kemudian barulah kita pergi pada pendetailan dia. Tengok dalam kitab tu apa benda nak cerita sebenarnya ni. Jadi antara yang contohnya di sini, at-tawazun baina ruhiyah wal madiyah ni, at-tawazun wal i'tidal baina ruhiyah wal madiyah wa ma baina ad-din wad dunya huwa al-mabda' al-islahi al-khamis min al-maba'i allati da'a ilayha al-islam wa ra'aha liyusliha biha ma afsadahu muharriful adyan fi majal al-ibadah. Jadi dalam kitab Mesir kita akan tengoklah dia punya banyak menggunakan, tengok dia ada guna koma ni, akhir sekali noktah ni. Jadi di sini dia menggunakan alamatut tarkim. Tadi tak tahu sebab apa alamatut tarkim tu terlalu banyak dalam penulisan sekarang. Jadi alamatut tarkim ni selalu tak ada pun tidak perlulah sebenarnya bagi pandangan ustaz, tidak perlu alamatut tarkim ni. Ada orang Arab terkesan dengan penulisan bahasa Inggeris. Maka masuklah dalam bahagian bahasa Arab pada tahun 1940-an lah gitu, kalau tak silap ustaz. Jadi orang Arab pun suka lah letak koma lah, mengata-kata ni. Jadi yang ni bukan salah pengarang ni, yang ni salah bahagian tibaah.
bahagian penerbit. Jadi penerbit ni dia akan ikut dah lah. Atau orang yang menaik ni, pada zaman dulu pakai tarik ni, tarik biasa. Ataupun komputer pun zaman dulu komputer yang tengok dia punya koma pun jauh. Ada macam sekarang, kemudian huruf-huruf dia pun macam cetakan dia kan tak lengkap ni. Ada huruf tu dah ada zikir, ada dawat, dah cukup dawat, macam-macam. Jadi apabila awak baca tu yang pertama sekali apa benda nak tengok sebenarnya ni. Jadi kalau dah bacalah dulu ni. Tu Ustaz akan terang. Tadi Ustaz ambil cerita ni. Okey. Ghuluwul Yahudiyah fi amri dunia. Kita tengok tajuk dia secara ringkasnya. Jadi yang pertama dia menyebut tawazun bainar ruhiyah wal madiyah. Jadi kita akan gambarkan dalam pemikiran kita ada sesuatu yang tawazun. Mana benda tu adalah benda yang keseimbangan dari segi ruhiyah dan madiyah. Materialistik. Ruh dan jasad. Jadi di sini dia nak terang apa benda, kita pun tengok tajuk. Jadi orang Mesir dia akan suka buat tajuk kecil pula. Tajuk kecil apa? Ghuluwul Yahudiyyati fi amri dunia. Kenapa orang penulisan ni menggunakan cerita Yahudi, kan bahagian kitab ni Islam ni. Jadi kebanyakan kitab di Timur Tengah, oleh kerana mereka ini terkesan dengan budaya yang banyak sebelum daripada Islam, dan mereka ni dalam kehidupan mereka ni bertembung dengan Ahlul Kitab. Jadi kebanyakan penulisan di Timur Tengah dia akan ceritalah dulu. Dia akan ceritakan bagaimana keadaan agama-agama yang lain sebelum tu. Di pertemuan budaya di Mesir akan menyebut Yahudi macam ni, Nasrani macam ni. Biasanya dua lah kalau dia akan terang. Dia akan terang dua jenis golongan. Dua golongan yang ada di Timur Tengah yang zahir lah. Jadi kita tengok ni cara dia sebut-sebut tu awak boleh anggap dah sekarang ni, nanti Ustaz terang kemudian. Kemudian tengok dia macam mana. Kemudian dia akan masuk tajuk lain pula. Dia kata tajuk kecil ni, ihmalul masihiyah di amri dunia. Tadi Yahudi, kemudian masuk Masihi pula, orang Masihi pula. Orang Kristian macam mana pula. Kemudian dia detail pula orang Kristian, dia buat tajuk kecil pula. Utuwi rahbani yang waqiswatuha ala tabi'atil basyariyah. Buat tajuk kecil pula. Dah mana Islamnya? Tajuk Nasrani panjang pula ni. Panjang pula cerita hal Nasraniyah. Barulah keluar muka surat lain. Tawazun simatul Islam. Barulah awak nak cerita lah ni. Jadi awak apabila belajar di Jordan ataupun di mana-mana, apabila pensyarah awak tu orang Arab, jadi sebelum jawab periksa tu jangan jawab terus kepada jawapan. Jadi kena ikut pattern pensyarah tu lah. Pensyarah tu dia cerita apa dulu. Belum masuk tawazun, tajuk ni tawazun. Dia kata isyrah lana tawazun bainar ruhiyah ataupun isyrah lana mabadi'ul islahi min mabadi'il Islam allati tabannaha al-Islam wa tawazun. Kemudian dia suruh kita isyrah ma arafta atau ma ta'rifu an al-tawazun bainar ruhiyah wal madiyah fil Islam. Jadi janganlah awak terus pergi kepada tawazun tentang simatul Islam apa. Jadi orang Arab dia biasa tak gitu. Dia akan cerita mukadimah dulu lah, cerita benda-benda lain dulu. Baru kita jawab macam tu. Jadi bagi pandangan kita, mana kat Malaysia ni, kita jawab tu seolah-olah melencong daripada soalan. Tapi kat sana tak. Dia dulu kepada syafiah. Wafiyah. Jadi jawapan dia kita ni kena sempurna, kena lengkap macam dia buat lah. Kalau kitab tu sebiji nak macam tu. Dia suka macam tu. Tapi kat Malaysia ni, kebanyakan pensyarah ni dia nak apa yang dia tanya je lah. Dia berbeza lah antara keadaan di Malaysia ataupun di negara Arab. Jadi orang Arab dia suka jawapan yang panjang lebar. Kadang-kadang kait sikit je tapi kita terang banyak. Dia kata budak ni baca banyak ni. Suka buku saya ni. Jadi dia suka orang baca kitab dia dan dia suka kita cerita hadir. Mana katalah awak baca kitab Muqarrar ni sebiji kitab. Kemudian awak baca kitab yang dikarang oleh pensyarah tu. Kitab lain. Kemudian awak jawab dalam periksa awak sebut. Sebagaimana berkatalah Doktoruna
Ustazuna fi kitabin akhar. Alladhi qara'tu fi kitabin akhar, qara'tuhu fil asbu'il madi ma yata'allaqu bihazil maddah. Jadi apa sebut, dia pun rasa budak ni memang hebat ni. Kenapa dia bukan sekadar tengok kitab saya je. Habis kitab saya dia tengok. Jadi orang Arab dia suka kita buat macam tu. Jadi awak kena banyak bacalah kitab. Sebab itulah Ustaz kata kena baca banyak kitab. Masalahnya masa tak ada lah Ustaz. Masa tak ada, kita bagi cara nak ringkas. Okay, kemudian barulah dia masuk tawazun simatul Islam. Barulah nak cerita tawazun dalam Islam. Jadi haqqullah, haqqul hayat. Jadi orang Arab akan pecahkan tajuk. Tajuk kecil ni. Jadi setiap tajuk kecil kena tengok. Dia Ustaz akan ceritakan yang pertama. Okay, yang ni nampak ni. Yang ni tidak ada dalam nota ni sebelum ni. Nampak tak ayat ni? Nampak Ustaz. Ustaz tarik semula ni. Koma-koma pun Ustaz masuk belaka dalam ni, tak apalah. Tapi dia punya ni lari lah sikit ni. Tak tahu sebab apa. Okay, at-tawazun baina ruhiyah wal madiyah. Bila kita tengok tajuk dalam sesuatu satu petikan mana yang kita ambil, yang pertama kita tengok tajuk. Tengok tajuk at-tawazun baina ruhiyah wal madiyah. Jadi tawazun, tengok dalam ayat, dalam tulisan seterusnya, apakah yang dia terangkan tentang tawazun. Jadi kita kena pecah pada dua bahagian ni. Yang pertama, apa dia cerita tentang tawazun, makna tawazun, maksud tawazun, usul tawazun. Jadi kita fikir macam tu. Okay, kemudian baina ruhiyah wal madiyah, antara ruh dan jasad. Jadi tawazun kait dengan dua benda ni. Jadi bila kita baca buku, kita kena pecah pada dua otak kita ni. Yang pertama, tengok apa benda isu dia. Kemudian sudut mana? Isu, sudutnya. Kemudian kita tengok dalam ayat tu, seterusnya dia ada perkataan yang memberi gambaran kepada tawazun dan ada perkataan yang memberi gambaran kepada ruhiyah wal madiyah. Tengok situ saja. Jadi kita tengok sini gaya orang Arab Mesir macam mana dia buat ayat. Okay, dia akan banyak menggunakan mufradat ataupun dia banyak syarah ataupun dia banyak ditikan dalam ayat. Okay, kita tengok pada struktur ayat. At-tawazun wal i'tidalu baina ruhiyah wal madiyah atau baina ad-din wad dunya wal mabda'ul asasi islahiyul khamisu min al-mabadi' allati da'a ilaiha al-islam wa ra'aha liyusliha biha ma afsadahu muharrifu al-adyan fi majalil ibadah. Jadi kita akan pecahkan ayat ni. Jadi ayat ni adalah satu ayat. Jadi kita tengok macam mana lah nak tu. Yang pertama sekali, awak kena tengok dia punya perkataan tu ada alif lam. Yang pertama ma'rifah. Sama ada dia ada alif lam ke, ataupun dia ni mudhaf ilahi ke, ataupun dia ada sifat mausuf. Itu adalah perkara yang utama dalam pengkajian kita tentang ayat jika jumlah itu adalah jumlah ismiyah. Maksudnya kita kena cari yang ada alif lam, yang ma'rifah lah. Ma'rifah, kata apa ma'rifah? Jadi sebiji sajalah sini ni. Ma'rifah ni, i'tidal ni dia matuf. Lepas pada huruf waw ni, tak perlu ni. Okey, tengok tajuk. Tawazun. Kemudian baina ruhiyah wal madiyah ada. Kemudian apa benda yang bezanya? Huwa di sini. Jadi huwa ini adalah pembuka kepada perbicaraan kita. Ada at-tawazun, dalam otak kita tu fikir at-tawazun dulu. Ada buat kotak tawazun. Kemudian khabarnya. Jadi maudhu' nak cerita ni apa? Khabarnya adalah mabda'. Alif lam ada kan? Ada alif lam, ada sifat, ada sifat lah ni. Ada sifat di situ. Ini perkara penting lah ni. Dari segi jumlah itu jumlah ismiyah. Kita tak tahu jumlah ni ismiyah ke ataupun fi'liyah ke, kita tak nampak mana ni awak rasa. Yang penting sekali tengok depan lah. Tengok depan apakah permulaannya. Jadi dalam bahagian penyusunan ayat orang Arab,
dia akan susun ikut tajuk ni, tengok pada keperluan dia. Jika ayat ni nak cerita tentang fakta, dia akan buat jumlah ismiyah. Jika cerita tentang pendetailan ke, pentafsiran ke, maka dia gunakan jumlah fi'liyah. Jadi ayatnya dalam pemikiran kita ning sajalah. At-tawazun dan mabda'. Jadi tiga patah perkataan ni, mabda' islahil khamis ni kita anggap sebagai satu patah perkataan, sifat dan mausuf. Jadi Ustaz tulis perkataan satu sajalah sebab panjang pula lah sini. Jadi kita ambil satu saja, kita faham. Okay, tawazun wal i'tidal. Jadi orang Arab biasanya dia akan bagi makna seerti lah. I'tidal, tawazun ni maksudnya apa? I'tidal. Walaupun perkataan tu tidak 100% makna yang sama. Kemudian dia terang pula baina ruhiyah wal madiyah. Jika ada aw ataupun am, dia akan mentafsirkan ayat ni. Ruhiyah apa benda? Dunia. Madiyah ni apa? Dunia. Ruhiyah apa? Ad-din. Ruhiyah ad-din, ad-dunia. Dia akan susun macam tu. Jadi yang ni tak betul lah ni. Tak betul lah. Kita ambil tawazun, tengok tajuk atas. Tawazun baina ruhiyah wal madiyah. Kok lain tak penting. Apa benda tak pentingnya? Tengok pada apa, mana khabarnya. Jadi contohnya awak bernafas lah. Bernafas. Tawazun wa i'tidal. Awak cuba gunakan rima awak sendiri. Tawazun wa i'tidal baina ruhiyah wal madiyah baina din wa dunya. Huwa. Huwa tu kena keraskan suara. Bila keraskan suara maka kita nampak. Buat campur ta'lil. Sebab apa ta'lil ni ada yusliha ni. Yusliha adalah ta'lil. Kita buat ayat dari segi perkataan biasa. Jadi ayat perkataan biasa adalah islahal bima yufsiduhu muharriful adiyah fi majalil ibadah. Mana kita boleh tukar ayat. Jadi macam mana nak tukar? Kita boleh buat permainan ayat. Jadi kita tala'ubu bil lughati. Bagaimana kita nak bermain dengan gaya bahasa. Okey, kita tengok gaya bahasa orang, kita reka gaya bahasa kita sendiri pula. Tengok berdasarkan kepada ayat tadi. Okey, yang pertama dalam pemikiran kita tawazun i'tidal, dibagi mufradat dah tu. Ruhiyah madiyah baina din wa dunya. Baina ruhiyah madiyah baina din wa dunya. Okey. Kita reka ayat lain. Kita tukar ayat. Supaya kita mudah faham, lama-lama kita akan nampak sendirilah. Jadi awak reka dulu awak, biar awak faham awak ayat awak sendiri dalam petikan tu, lama-lama awak akan faham gaya bahasa setiap orang yang menulis. Okay, tawazun baina ruhiyah wal madiyah wal mabda' islahi khami min al mabadi' allati da'a ilahi al islam wa ra'aha wa hadha yakunu islahan lima afsadahu muharriful adiyah fi majal ibadah. Jadi awak ambil ayat yang sama, awak pun ubahlah sikit. Ubah apa? Wahaza yakunu islahan lima afsadahu. Jadi kita ubah ayat ni sebagaimana yang kita faham. Mana tengok petikan tu kita telah cuba buat bagaimana kita faham ayat tersebut. Jadi kita reka lah ayat ni.
Jadi kita reka sini apa? Kita letak jumlah ni jumlah khabar, istilah ni jumlah khabar kepada yakun. Sebab kita suka gaya bahasa tu. Jadi tengoklah apabila kita mengarang, kita menggunakan ayat sama tapi kita tukar sikit. Kemudian kalau nak buat ayat apa? Taukid. Inna tawazun baina ruhiyah wal madiyah mabda'ul islahi khamis. Da'a ilaihi islam islahan lima afsadahu muhariful ayat fi mabda'il ibadah. Mana awak nak tukar tambah inna li pula. Ditaukid. Inna li taukid. Jadi kita buatlah jumlah inna ni ada isi inna dah ada khabar inna. Jadi walaupun ayat yang sama, tetapi kita telah tukar pattern dia supaya kita faham macam mana. Jadi kalau awak mudah faham cara pertama, buat cara pertama, ayat pertama tadi. Kalau awak nak faham ayat taukid gini, awak faham macam ni, awak buat ayat macam ni. Islahan dia, jadi awak guna tu islahan di sini, maf'ul li ajli. Mana awak reka pula buat satu maf'ul li ajli. Ataupun awak terbalikkan ayat. Awak kata apa? Al-mabda'u islahil khamis minal maba'il lati da'a ilahil islamu wa ra'aha huwa tawazun wal i'tida baina ruhiyah wal madiyah. Kita terbalikkan ayat, tukarkan ayat. Khabar tadi jadi duduk depan pula, mubtada duduk belakang. Yusliha ma kemudian kita ambil sama dengan sebagai ta'lil. Ta'lil ni kita menggunakan ayat yang sama. Kalau kita menggunakan ayat sama, kita tidak mahu menggunakan ayat sama, kita akan gunakan ayat yang tidak ada masalah. Kemudian kita reka ayat lain pula. Kita kata apa? Ihtamal Islamu tawazun wa i'tida. Ihtamal Islam bitawazun. Tertinggal ba. Tawazun wa i'tida baina ruhiyah wal madiyah wa huwa min al-islahiyyat allati da'a ilaiha wa ra'aha wa yahtallu hadha fi martabatil khamisah. Ada tawazun yakun islahi ma'afsaduhu muharrifu adiyah fi majal ibadah. Mana kalau awak suka kepada ayat yang lebih panjang, maka awak buatlah ayat yang lebih panjang supaya mudahlah. Itu berdasarkan kepada tajuk tadi. Dua patah perkataan saja yang penting. Maka kita boleh tukar macam-macam pattern ayat. Ataupun kita nak apa? Maf'ul li ajli dulu. Islahan lima afsadahu. Yang ni kalau kita nak buat ayat ni, kita tak boleh buat selepas daripada tajuk tu lah. Jadi rasa janggal pula. Jadi mungkin pertengah ayat ke dan sebagainya, kita pun buat ayat akhir ke, khatimah ke dan sebagainya. Kita kata apa? Islahan bima afsadahu muhariful ayam fi majadil ibadah. Ja'al Islam bima tawazun bainal ruhiyah wal madiyah. Wa huwa mabda'ul islahil khamim wa islahiyah allati da'a ilaiha wa ra'aha. Jadi di sini cara kita menggunakan maf'ul li ajli dulu. Kita takdimkan maf'ul li ajli. Jadi dengan kepelbagaian ni kita akan fahamlah maksud apa sebenarnya nak cerita dalam ayat pertama ni, muqaddimah dia. Bagi nak menerangkan tentang tawazun baina ruhiyah wal madiyah. Okey, boleh faham tak apa yang Ustaz nak sampaikan pada malam ni? Boleh ya? Dari segi nak baca kitab ni, boleh ya? Boleh Ustaz. Ustaz cumanya screen share tu Ustaz share ke? Ustaz share ni. Oh, Ada. sebab tak keluar. Tak keluar. Tak tik. Cuma dengar je lah apa Ustaz cakap. Okey, tak apa. Nanti Ustaz masuk dalam dalam WhatsApp ya. InsyaAllah Ustaz. Jadi ada kerana tak nampak tu Ustaz dah nak terang lah bahagian kedua ni. Kita setakat tu je dulu. Boleh. Cuma yang kat bahagian hujung-hujung je lah Ustaz, yang kat share screen. Yang Ustaz tarik sendiri tu. Yang Jadi yang Ustaz sekarang ni adalah apa yang Ustaz tarik sendiri lepas pada tu. Jadi Ustaz akan share yang ni lah. Ya. Boleh Ustaz. Ustaz akan share dalam WhatsApp nanti. Jadi setakat tu lah untuk malam ni. Untuk malam ni kita akan maknanya kita Ustaz rasa boleh cuba cara Ustaz ni untuk memahami kitab, dan berdasarkan kepada cara yang Ustaz buat ni, kalau awak hadam, faham dan sebagainya, boleh ikut. Jadi insyaAllah awak akan dapat khatam kitab, boleh baca kitab dalam pada satu hari tu boleh baca kitab dalam
40 muka surat lah. Jika awak mahir bahagian ni. Kerana setiap perenggan tu kita perlu kepada 2 patah perkataan saja. Ataupun paling banyak ada 4 patah. Dan paling banyak nanti Ustaz akan share lah. Cuba tengok apa yang Ustaz akan share dalam WhatsApp nanti. Jadi cuba apa tu, kalau tidak faham insya-Allah Ustaz akan terang minggu depan lah. Kemudian Ustaz akan terangkan minggu hadapan baki pada tajuk kita Al-Mansubat. Kemudian kita pergi kepada Al-Tawabi'. Jadi selepas pada akhirnya Ustaz akan pergi kepada Majrurat dan akhir untuk kelas kita Ustaz akan bagi cara bagaimana kita nak perluaskan lagi pemahaman kita dengan membaca jena-jena. Bagaimana kita nak membaca jena dan kita nak cepat baca jena, memahami dengan cepat tentang jena lah. Kebanyakan jena atau yang ditulis dalam adalah isu-isu yang berkait dengan isu-isu semasa. Jadi kalau kita baca buku ni mungkin isu-isu yang lama, isu-isu semasa, kajian terhadap tempat-tempat tertentu, golongan tertentu dan sebagainya, kita perlu kepada membaca jena. Jadi Ustaz akan beritahu cara untuk membaca jena dan Ustaz akan bagi contohnya pada akhirlah sesi kitab mata jurumiah kita. Mungkin kita ada 4 sesi lagi lah kalau tak silap Ustaz anggarannya. Jadi setakat itulah untuk malam ni. Jika ada persoalan boleh tanya Ustaz lah. Cumanya bahagian istisna tu Ustaz kurang mahir sikit lah. Sebab Ustaz lupa banyak perkara dah. Assalamualaikum Ustaz. Dengar saya Raha Saida dari Jordan. Saya nak tanya. Saya pelajar tahun 3, insyaAllah saya grad bulan 1 tahun depan. Jadi saya tertarik sebenarnya Ustaz ada cakap tadi kalau pelajar agama ni dia sekurang-kurangnya kena baca 50 buah kitab berkaitan dengan bidang dia. Saya ambil Usuluddin. Jadi pecahan Usuluddin ni kita tahulah Quran, hadis, akidah kan. Jadi saya nak tanya macam sementara masa yang berbaki ni sampai saya nak grad nanti, saya nak pendapat Ustaz, macam kitab apa yang saya boleh macam nak mahirkan lagi. Sebab waktu saya tahun 1 dulu ada seorang senior ni dia cakap bila kita dah nak grad nanti kita kena lagi mahirkan benda yang kita pakar. Jadi saya macam okey, kalau saya lebih kepada bidang Quran, saya kurang bidang hadis. Jadi bila Ustaz kata kita kena kena baca sekurang-kurangnya 50 buah kitab tentang berkaitan dengan bidang. Jadi kena baca tu berkaitan dengan yang saya mahir ataupun yang kurang. Ataupun Ustaz ada pendapat lain yang turutan, tingkatan, ataupun yang pertama saya kena bidang Quran ke, kedua bidang hadis ke, ketiga ke macam mana. Sebab saya macam bila kita dah nak habis belajar ni macam banyaklah ilmu yang kita kena grab lagi kan. Ni jelas masanya. Jadi macam banyak sangatlah. Saya pun sekarang ni tengah nak susun balik lah. Saya nak belajar apa. Jadi pendapat Ustaz macam mana? Jelas ke soalan saya? Jelas. Okey. Okey, tu je. Okey, pendapat Ustaz tadi adalah pandangan Ustaz sendiri lah. Untuk makluman semua, mengikut kajian, jika kita mahir dalam satu bidang, maknanya kita nak jadi juara dalam satu kampung kita balik kita pandai lah isu tu, katalah kita pandai dalam bahagian Usuluddin. Ataupun kita mahir dalam bidang fiqh, jadi kita bolehlah baca 10 buah kitab. Jika kita baca 10 buah kitab, kita makna alim lah bahagian dalam kampung kita. Jika kita nak alim dalam satu negeri, makna kita kena baca 50 buah kitab. Sebab tu Ustaz kata tadi 50 buah kitab. Okey, yang ketiganya jika kita alim untuk di Malaysia lah, kita nak pandai di Malaysia ni, kita kena baca 200 buah kitab. 200 buah kitab. Jadi 200 buah kitab tu mungkin awak rasa terlalu banyak lah. Cumanya dia ada pattern, ada cara tertentu lah macam mana kita nak tu. Kemudian apa yang sini yang kata tu betul lah dari satu sudutnya, iaitu bila kita
perkara pertama kita ni BA, ijazah ni, maka kita perlu kepada peringkat pertama ni kita baca belaka semua bidang, semua bahagian. Katalah usuluddin, jadi kita katalah awak ni usuluddin, awak baca belaka bahagian agama Yahudi sikit, al-farqu bainal firaq, kitab contoh kitabnya, ataupun awak baca berkait dengan pecahan-pecahan pokok-pokok yang berkenaan ahli sunnah, syiah dan sebagainya. Awak baca kitab Maqalah Islamiyah, Abu Hasan Asy'ari dan sebagainya. Jadi benda-benda gitu adalah perkara yang berkait dengan ijazah. Ijazah ni kita baca semua benda sikit-sikit sebanyak. Benda tu sikit-sikit kita ambil. Maknanya kita tak ambil secara, kita ambil secara menyeluruh tapi sedikit-sedikit. Semakin lama, semakin tinggi macam peringkat MA, maka semakin kurang kita punya ilmu dalam bahagian tadi lah, keseluruhan tadi. Kita mungkin usuluddin, tapi usuluddin kitanya dalam peringkat master ataupun PhD-nya semakin lama semakin kecil bidang dia, tetapi pembacaan kita semakin banyak. Contohnya macam ni. Contohnya awak kata kajian awak ni dalam bahagian usuluddin. Masa peringkat ijazah ni awak buat kajian tentang contohnya awak minat bahagian pendapat Mu'tazilah. Jadi awak buat kajian tentang Mu'tazilah, ada 5 unsur teras dalam Mu'tazilah dan sebagainya. Sampai peringkat master semakin tinggi, awak pun ambil satu juzuk daripada pemikir Mu'tazilah, apa benda? Al-adlu, keadilan dalam Mu'tazilah. Jadi kajian kita tu kita ambil salah satu tentang al-adlu, keadilan dalam Mu'tazilah. Cuma semakin tinggi kita akan kaji belaka keadilan tu dalam ahli sunnah macam mana bentuk keadilan, perbezaan apa dengan Mu'tazilah, kenapa keadilan yang jadi teras kepada ajaran Mu'tazilah. Kita pun cari dalil. Jadi semakin tinggi, semakin banyak benda yang kita kaji, kitab yang kita baca, tapi bidang yang kita kaji tu semakin lama semakin kecil. Semakin kecil. Kemudian dalam keadilan tu pula, Mu'tazilah contohnya, awak sampai tahap PhD. Pemikiran keadilan Mu'tazilah dalam kalangan pelajar Malaysia yang berada di luar negara, contoh. Jadi kita mana semakin lama semakin kecil bidang, tetapi kajian tu semakin lama semakin meluas. Itulah maksud sebenarnya. Dan maksud sini yang awak katakan tadi. Mana semakin lama semakin tinggi kita, semakin kita rasa lemah ataupun kita rasa ilmu kita terlalu dangkal dibanding kerana bidang kita semakin lama semakin kecil. Tetapi kita kena betul-betul hadam dalam bahagian tu. Dia seperti doktor lah, doktor pertama ijazah tau. Doktor perubatan tu. Mana boleh berlaku lah kita pergi klinik tu, sakit perut dibagi ubat sakit perut. Sakit kepala dibagi Panadol, kadang-kadang 5-6 jenis ubat. Semakin lama kita pergi doktor pakar, kita sakit perut dia bagi ubat lain. Kadang-kadang tidak ada kaitan dengan sakit perut kita tu. Jadi rupanya mengikut pandangan pakar, sakit perut ini adalah implikasi daripada penyakit lain. Dia pergi kepada sakit perut. Contohnya awak pening kepala, tapi pening kepala tu banyak benda lah sebab jadi pening kepala. Ada orang tu terlalu berfikir pening kepala, sakit perut pun jadi pening kepala. Sakit tangan pun dia jadi pening kepala. Jadi semakin lama semakin kecil bidang kita, tapi kita ni bila pakar makna bahagian tu saja. Kajian kita dalam pakar bahagian apa? Pakar bahagian jantung. Makin lama semakin kecil. Tapi jantung semua sekali dia tahu berapa orang ada dalam tu, berapa saluran darah yang ada, pattern mana, jantung macam ni, kalau jantung macam ni, kalau x-ray macam ni, jantung tu sakit apa dan sebagainya. Dia akan tahu macam tu lah. Tapi dia kena bacalah buku tu, buku yang berkait dengan bidang tersebut. Itulah maksud ustaznya. Boleh jelas maksud ustaz ni? Jelas Ustaz, terima kasih. Jadi untuk masa berbaki lagi tu, bulan 1 dah nak habis.
Jadi baliknya yang pertamanya bagi pandangan Ustaz, bila kita balik ke Malaysia nanti, jadi biasanya Ustaz tengok orang kebanyakan mereka yang pulang daripada luar negara ataupun mereka yang berada dalam negara, kadang-kadang dia akan pilih satu kitab untuk jadi trust dia, untuk dia mengajar. Contohnya orang yang katalah dia dalam bidang syariah. Ada seorang tu dia minat kitab Maniyatul Musalli, kitab Jawi lama. Maka dia guna yang tu lah selama 20 tahun dia mengajar kitab yang sama. Ada orang tu dia minat bidang hadis, dia suka kepada syarah Sahih Tirmizi, syarah hadis Tirmizi. Jadi dia akan baca Tuhfatul Al-Ahwazi lah. Dia pun ambil terjemahan daripada kitab Al-Marbawi. Jadi dia akan ngajar kitab tu lah. Kebanyakannya Ustaz nampak macam tu. Maknanya kalau ada yang mahir di Malaysia ni, dia akan guna satu kitab. Jadi awak ni kalau katalah tidak ada kitab dan sebagainya, paling kurang kena carilah. Buat sendiri kitab. Yang pertama awak buat apa? Contohnya 100 hadis tentang keadilan dalam Islam. 100 hadis tentang keadilan. Ataupun apa yang berkait dengan keadilan. Contohlah sebagai contoh di sini. Jadi kena adalah kitab sebagai sumber untuk kita gunakan dalam sepanjang katalah 20 tahun kita nak ajar 20 tahun tu, kajian kita macam mana. Kalau katalah awak ni minat harta pusaka, masa ijazah ni awak belajar belakalah bahagian kematian dan sebagainya, ahwal saksiah dan sebagainya. Tetapi semakin awak tinggi peringkat, awak akan saya nak fokus dalam bahagian harta pusaka. Jadi awak bahagian harta pusaka faraid sajalah. Dia kena cari, kena baca semua kitab faraid yang ada. Dan isu-isu faraid yang ada di Malaysia, isu faraid ada, perbezaan pandangan isu faraid di Malaysia dan dari segi hukum, dari segi kaitan antara Baitul Mal, kaitan antara amanah raya dan sebagainya. Dia macam tu. Walaupun benda tu semakin kecil, tapi dia meluas dari segi perbincangan. Okey, setakat ni. Jika ada soalan lain? Tak ada? Semua jelas? Jadi kita akhiri setakat ni untuk malam ni. Allahu a'lam bishawab, dan kita akhiri dengan baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.